Yang pertama maksudnya adalah waktu kelahiran. Yang kedua maksudnya adalah tempat kelahiran. Dua-duanya menggunakan acuan perkataan yang sama. Okey. Jadi tarikh kelahiran Nabi ni, ada ulama yang kata pada 9 hari bulan, ada ulama yang kata pada 12 hari bulan, ada ulama yang kata pada 10 hari bulan, ada yang kata 16 dan sebagainya. Bermaksud dalam pada banyak-banyak ulama berbeza pandangan pada satu tarikh Maulid, semua sepakat Maulid Nabi berlaku pada bulan Rabiul Awal. Okey, Rabiul Awal kata kebiasaan orang-orang Arab. Tapi setelah Nabi SAW diutuskan, perkataan Rabiul Awal ni telah ditukar oleh ulama-ulama, khususnya ulama-ulama yang berada di Mesir, dengan mengubah kepada perkataan Rabiul Awal. Okey. Kalau kita nak faham konsep Rabiul Awal ni, kita faham macam ni bulan Islam bermula dengan bulan Muharram. Lepas tu Rabiul Awal. Rabiul Awal tu agak apa maksud dia? Tak kira apa maksud Rabiul Awal. Apa makna Rabi'? Rabi'. Rabi' maksudnya empat juga. Bila dikata awal, maksudnya empat yang pertama. Kemudian bila dikata Rabiul Akhir, maksudnya empat yang kedua. Macam tu. Tapi seakan-akan tak ada nombor 3 dalam bulan bahasa Arab. Okey. Jadi orang Islam bila mana muncul Nabi SAW lahir dalam bulan Rabiul Awal, dia orang tak panggil Rabiul Awal, jadi dia orang panggil Rabiul Anwar. Rabi' bulan keempat, yang mana bulan tu penuh dengan cahaya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni dia memberikan cahaya, baik dalam bentuk fizikal atau dalam bentuk keindahan bahasa. Keindahan bahasa ni saya terjemahkan daripada kalimah bahasa Arab majaz. Tapi saya tak pasti majaz ni kalau dalam bahasa Melayu ni apa. Boleh kita katakan kiasan. Namun kiasan bahasa Melayu tidak merangkumi keseluruhan makna majaz. Okey. Kenapa kita kata Nabi SAW sebagai mati pula dia punya mic. Okey. Kenapa kita kata Nabi SAW sebagai cahaya? Antaranya kisahnya kalau kita kata cahaya berbentuk fizikal, kisahnya adalah satu hari Sayyidatina Aisyah tengah menjahit. Tengah-tengah menjahit tu, tiba-tiba lilin padam. Bila lilin padam, maka dia tak nampak mana jarumnya. Kemudian Nabi SAW pun masuk ke bilik. Bila Nabi SAW masuk bilik, Sayyidatina Aisyah terus nampak mana jarumnya. Sebab apa? Sebab wajah Nabi bercahaya. Bercahaya tu bukan sekadar kita kata kalau zaman sekarang ni orang perempuan kalau pakai produk tak buka glowing kan. Bukan sekadar dia glow macam tu je, macam kat Pirana tu. Tapi dia glow tu sampai tahap memang nampak macam cahaya. Bayangkan sampai tahap boleh nampak jarum kan. Bermaksud teranglah cahayanya tu. Kemudian Nabi SAW ni juga membawa cahaya dalam arti kata menghilangkan kegelapan. Kegelapan dari segi apa? Kegelapan dari segi fizikal, bukan sekadar berbentuk macam sekarang ni. Macam sekarang ni kita gelap, kita pasang lampu jadi cerah. Malah kegelapan dari segi fizikal boleh juga bermaksud wujudnya penyakit dan sebagainya. Dan Nabi SAW bila hadir satu tempat tu akan hilang penyakit. Contohnya apa? Contohnya bumi Madinah. Madinah sebelum Nabi SAW datang, apa namanya? Biasa kita kata apa? Apa nama Madinah sebelum Nabi SAW datang ke Madinah? Ada yang tahu? Yathrib. Yathrib tu apa maksudnya? Yathrib tu maksudnya penyakit. Sebab apa? Sebab dekat Madinah ni banyak sangat penyakit, banyak sangat wabak sampai tahap orang luar Madinah kalau datang Madinah, insya-Allah mati. Ada seorang sahabat ni, dia daripada orang daripada kabilah-kabilah Badui sekitar-sekitar Madinah. Bila diseru seruan hijrah, maka dia pun berhijrah. Bila dia berhijrah, Nabi SAW perintahkan dia berhijrah dengan seorang lagi kawan dia. Bila kawan dia datang, kawan dia ni badannya kuat. Dia ni pula badannya agak lemah. Jadi, yang seorang sahabat ni, kita kata sahabat A lah. Sahabat A ni, bila badan dia terlampau lemah, maka dia down. Bila dia down, dia bunuh diri dia. Macam mana dia bunuh diri dia? Dia kerat jari dia, sampaikan darah mengalir keluar. Jadi bila ulama syarahkan hadis ni, ulama cerita, kenapa sampai sahabat ni bunuh diri? Sebab apa? Sebenarnya masa dia bunuh diri tu, dalam keadaan dia tak sedar. Dalam keadaan badan dia dan akal dia
dah tak mampu berfikir macam biasa. Sebab apa? Bila terlampau sakit, badan terlampau tak sihat, maka kita hilang kemampuan berfikir. Menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya Islam mengiktiraf wujudnya mental illness, mental disease. Tapi kelemahan umat Islam dalam memegang turas-turas dan dalam membuka penafsiran-penafsiran baru terhadap turas menyebabkan hadis Nabi SAW yang jelas dalam sahih, dalam kitab-kitab hadis yang sahih, tak difahami dengan baik. Akhirnya bila kita ada penyakit yang berkaitan dengan minda, kita akan kata apa? Oh, ini tak solat lah, ini apa? Jin lah dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW secara syariatnya mengiktiraf wujudnya mental illness ni. Buktinya apa? Sahabat yang bunuh diri tadi rasa-rasanya berada dekat mana? Dekat neraka ke dekat syurga? Siapa boleh bagi cadangan? Cik Nora, agak-agaknya kat syurga ke kat neraka? Neraka lah dah bunuh diri kan? Ajaib tak ajaib? Kan tadi saya kata dia berhijrah dengan kawan dia. Kawan dia ni, mimpi dia. Bila kawan dia mimpi yang dia berada dalam syurga. Tapi, dia berada dalam syurga tu dalam keadaan tak ada 4 jari dia. Maka dia tanya, kan? Macam mana kau boleh ada dalam syurga? Sedangkan kau bunuh diri. Lepas tu dia kata, sebab masa aku bunuh diri tu, aku tak mampu berfikir. Dalam masa yang sama, Allah SWT azab aku punya 4 jari, kan? Sebab apa? Sebab aku mengambil tindakan yang terburu-buru. Maka bila diberi report benda ni pada Nabi SAW, maka Nabi kata apa? Tindakan Nabi adalah Nabi doakan, ya Allah, ampunkan 4 jari sahabat ni. Maka dia ampunkan, maka sahabat tadi pun ada balik 4 jari dia. Maka kita kalau nampak ada kes bunuh diri sebagainya, kita jangan cepat-cepat kata, di neraka tu. Sebab kita tak tahu keadaannya. Dan daripada hadis tadi, menunjukkan bahawa boleh jadi orang yang bunuh diri ini masih diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani membahaskan isu ini. Dan juga Ali tak letak depan ni sebab tak, kalau tak sebab nak petik Cik Nora tu susah. Petik. Okey. Ni tak terasa tabai. Okey. Jadi Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani dia telah mengulas hadis ni dan dia bagikan hukum bunuh diri kepada 3 bahagian. Yang mana kalau kita nak baca boleh baca dekat Sanad Media. Telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu syarahannya tu. Okey, jadi bila kita kata Nabi SAW ni sebagai cahaya yang menghilangkan penyakit, macam mana ceritanya tu? Ceritanya bila Nabi SAW duduk dekat Madinah tu, bila dah banyak sangat sahabat yang sakit sebabkan wabak Madinah tu terlampau kuat, sampai ke Sayyidina Abu Bakar sakit, Sayyidina Bilal ni, nak cerita dia punya kuat badan dia. Sayyidina Bilal ni, dia punya fizikal dia, boleh katakan macam kita tengok hampir tak ada leher. Bukan tak ada leher dekat sini, tapi dia tak ada leher sebabkan terlampau besar belah sini. Dalam pada dia kuat tu, Sayyidina Bilal pernah tak mampu nak menyertai solat jemaah selama seminggu. Sebab apa? Sebab terlampau kuat wabak dekat Madinah tu. Maka bila dia report benda ni pada Nabi SAW, maka Nabi kata, ya Allah, angkat semua penyakit dekat Madinah, maka jadilah Madinah tu bumi yang bebas penyakit. Dan juga makin bersuburlah tanaman-tanaman dekat Madinah. Sampailah disebut nama Madinah, nama penuhnya apa? Madinah apa? Al-Munawwarah. Kak Mira, Al-Munawwarah, Abang Iman. Sebab Abang Iman nampak macam tengah-tengah syahdu je kan? Abang Iman. Al-Munawwarah bisirah sirah fa'il atau maf'ul? Sirah pelaku ke? Sirah orang yang menerima kesan. Sirah yang menerima kesan. Bermaksud kalau kita kata Madinah Al-Munawwir, biasa dengar tak nama orang Munawwir? Munawwir ni maksudnya yang memberi cahaya. Tapi kalau kita kata Munawwar, yang menerima cahaya. Contoh, lampu ni adalah Munawwir. Kita ni pula Munawwar. Sebab apa kita terima cahaya. Jadi kenapa Madinah disebut sebagai Munawwar? Munawwar daripada cahayanya Nabi SAW. Ali, mana ni kata syarah ringkas Mahalul Qiyam? Dekat sini nak cerita syarah Mahalul Qiyam ni. Dalam Mahalul Qiyam, kita ada tak baca kan? Anta Badrul, Anta Munir kan? Munir tu munir untuk siapa? Munir untuk jagat manusia keseluruhannya. Dan paling minimum kan, kita tengok kesannya pada bumi Madinah sendiri. Jadilah bumi Madinah disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Sebelum tu saya nak minum air dulu. So boleh selawat 3 kali.
Allahumma. Okey, Kak Syira, boleh tolong buka kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Okey, Ted. Ini adalah lirik kepada majlis Mahallul Qiyam. Okey, siapa tahu apa maksud Mahallul Qiyam? Siapa ingat yang sebelum ni cakap apa dia Mahallul Qiyam? Abang Iman, apa terjemahan kepada Mahallul Qiyam? Okey, mahal apa maksud mahal? Fi mahalli nasbin, mahalla Faruq, mahalla Ali. Apa maksud mahalla? Ya, Kak Isti, kediaman, tempat dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih tepat adalah tempat lah. Mahal tu maksudnya tempat. Sebab itulah kalau kita kata dalam i'rab contohnya fi mahalli nasbi, fi mahalli jarrin, maksudnya tempatnya tu tempat jar dan sebagainya. Jadi bila kita kata mahallul qiyam, jadi maksudkan dia adalah tempat berdiri. Qiyam tu maksudnya berdiri. Contohnya kalau masa sekolah dulu kan, bila time ustazah masuk kita akan kata qiyaman. Contoh maksudnya berdiri. Ataupun kita nak dirikan solat. Kita mula-mula berada dalam keadaan qiyam. Maksud qiyam berdiri. Okey, kenapa kita kata mahallul qiyam? Sebab apa? Tempat ni tempat berdiri. Kalau dulu, kalau dibacakan maulid, mungkin macam Cik Yati, Cik Nora tahulah kot. Kalau saya dulu pernah wakil sekolah untuk benda ni. Tapi kalau suruh terangkan apa dia benda ni, tak tahu. Astagfirullahaladzim. Apa dia? Bacaan maulid. Biasanya kalau orang Johor, dia ada kebiasaan berzanji kan. Kalau tengok berzanji tu, starting dia duduk ke dia berdiri? Dia duduk. Tiba-tiba dia berdiri. Dekat mana yang dia duduk, dekat mana yang dia berdiri? Selawat tu dia berdiri. Okey. Sebenarnya bacaan berzanji tu bukannya satu perbuatan. Bukannya contohnya sama dengan perkataan berkeluarga, berceramah. Tapi berzanji tu datang daripada perkataan nama orang. Namanya Barzanji. Barzanji ni adalah nama seorang ulama. Ulama ni dia tulis sirah secara bentuk syair. Maka bila dah dibaca Maulid Barzanji tu, maka yang depan-depan tu dia ceritakan tentang hayat Nabi. Sebab itulah kalau contohnya macam Mawi punya lagu. Abang Iman dulu minat Mawi. Sampaikan dia punya password dia semua Mawi World. Okay. So, kalau kita tengok Mawi punya introduction pada lagu dia kan. Bermula satu suara. Itu adalah terjemahan kepada Maulid Barzanji ni. Dia cerita dulu sirah, macam mana asal-asal Nabi lahir dan sebagainya. Kemudian masa berdiri tu sebenarnya, perbuatan tu kenapa kita berdiri? Sebab masa tu kita sebenarnya tengah bagi salam. Bagi salam pada Nabi SAW. Okey, soal dia, bila kita bagi salam dekat Nabi, kenapa kita nak kena berdiri? Ya, menghormati junjungan. Contohnya macam kalau kita tengah duduk, tiba-tiba VIP datang. Maka tengah makan ke tengah apa ke, kita kena berdiri kan. Jadi apatah lagi bila kita nak bagi salam kan. Kita pun ulama-ulama fikir kalau kita dengan orang biasa pun kita berdiri, apatah lagi dengan orang yang telah mengajarkan kita cara hidup yang baik. Percaya atau tak, tanpa Nabi SAW turun, tak ada pun kita merasa kemajuan sekarang. Kita tak merasa aircon, tak merasa lampu, tak merasa hidup kita yang sekarang. Sebab apa? Bukti dia sebelum Nabi lahir tu, berapa tahun dunia dalam kegelapan? Berapa tahun Rom kerja dia gaduh dengan Farsi je. Orang Arab terumbang ambing. Kalau kita baca dalam buku-buku sirah, kita akan mendapati dunia ni macam apa yang diorang nak. Tak ada hala tuju. Tapi bila Nabi SAW turunlah, Nabi SAW ajarkan ada benda yang kita boleh kejar. Ada benda yang kita kejar tapi tak kejar banyak. Ada benda yang kalau boleh tak payah kejar lah. Dan Nabi SAW menyusun adab-adab, menyusun cara fikir, menyebabkan akhirnya kita mampu bangun
dan menjadi tamadun manusia yang baik secara keseluruhan. Malah kalau kita tengok, tanpa kita tengok dalam bentuk falsafah lah, kita tengok fakta sejarahnya. Bila Barat mula berkembang? Setelah Baghdad dah naik, dah lama, kemudian heritage tu dibawa ke Eropah, kemudian barulah Eropah bangun yang kita sebut sebagai zaman Renaissance. Sebelum tu bayangkan, Renaissance adalah hasil daripada kemajuan Baghdad. Baghdad pula hasil kemajuan daripada Kufah dulu. Kufah hasil kemajuan daripada Madinah. Madinah hasil kemajuan itu daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Bagi kalau kita tengok, tanpa Nabi ni, segala kenikmatan yang kita rasa sekarang, tak ada. Maka kalau kita kata Nabi tu nur, Nabi tu munir, bukan sekadar kita kata pada Qurannya. Malah pada lampu yang kita rasa ni pun datang daripada apa yang Nabi bawa. Sebab apa? Tanpa Nabi ajarkan, jangan berasuah, kemajuan takkan mampu dicapai. Buktinya apa? Buktinya Bangladesh dan juga saudara jiran kita Indonesia. Hasil buminya banyak. Tengoklah mana diorang punya tokoh-tokoh. Semua cerita benda sama. Apa dia benda dia? Negeri kita negeri yang kaya dengan hasil bumi yang Tuhan bagi. Tapi pemimpin-pemimpin yang korup telah menyebabkan rakyat kita sengsara. Maka kat situlah kita tengok Nabi SAW bila bawa Al-Quran, bila mengajarkan tentang jangan berasuah. Ayat dia ni Abah memang hafal teruk. Sebab apa? Abah kalau nak hentam, mesti Abah akan guna ayat tu. Malah saya ni juga banyak hafal dalil sebab dulu pun banyak kena marah dengan Abah pakai dalil juga. Contohnya bila Abah tengok saya malas. Abah kata jangan ikut syaitan. Lah tak boleh syaitan. Terus baca surah Yasin kat saya. Maka saya ni banyak hafal dalil bukannya sebab saya menghafal. Tapi sebab saya kena maki. Okey. Jadi Nabi SAW ni kalau kita tengok, dialah yang memulakan tamadun-tamadun ni. Maka segala cahaya baliknya pada Nabi SAW. Dan bila kita kata kita berdiri untuk Nabi SAW, bila kita bagi salam dekat Nabi, agak-agak Nabi jawab ke tak jawab? Apa bukti Nabi jawab? Ini saya sajalah nak share kan. Saya punya rasa kurang senang dengan satu tokoh. Yang tokoh ni dulu saya bermati-matian untuk dia. Maksudnya kalau esoknya saya exam, tapi untuk tokoh ni saya sanggup tidur pukul 3 pagi, 4 pagi. Masa tu saya baru dah jam 4. Demi menyampaikan apa yang si tokoh ni nak. Tapi tokoh ni di hujung hayat dia, masa time orang cakap tentang makhluk qiyam, tahu dia kata apa? Apa bukti Nabi datang? Apa bukti Nabi boleh jawab salam kita? Celupa tak celupa. Ini semua sebab apa? Sebab anasir-anasir Wahabi ni lah. Sebab itulah kalau tanya saya kan, Wahabi ni kita sebenarnya, bagi saya Wahabi ni adalah satu proses yang belum sempurna. Kalau seandainya seseorang tu menafikan terus peranan Wahabi pun tak elok juga. Sebab Wahabi banyak peranan dia. Tapi dalam masa yang sama, dalam bab adab-adab dengan Nabi SAW, kita kena akui bahawa Ahlussunnah lah yang paling beradab dengan Nabi SAW. Tadi saya masa time naik dekat Tafiz ni, saya tengok-tengok kitab-kitab Arwah Walid. Salah satu kitabnya adalah Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Kitab ini adalah kitab Abuya Said Alwi. Malah dalam ni ada tanda tangan lagi oleh Abuya Said Alwi. Dalam ni diceritakan macam mana Nabi SAW menjawab salam kita. Pernah dengar tak nama Qadi Iyad? Tak pernah. Qadi Iyad ni, dia ni menulis satu kitab yang nama kitab ni kitab Asy-Syifa. Kak Pira, apa maksud Asy-Syifa? Penyembuh. Ubat. Sampaikan ulama kata apa? Banyak orang yang cuba datang dengan syifa. Tapi hakikatnya syifa cuma dimiliki oleh Qadi Iyad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tak terbawa pula kitab dia. Mana ya? Oh, tu. Tolong ambilkan. Apa buku buat penanda macam tu? Ini kitab Syifa. Okey. Kitab ni, sini macam mana penguasaan bahasa Arab dekat sini? Tak berapa strong Bahasa Inggeris macam mana? Okey. Tak okey juga kitab Syifa ni, setahu saya, telah diterjemahkan kepada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu ni tu saya tengok, saya kurang yakin diterjemahkan penuh. Tapi kalau siapa yang nak cuba baca,
boleh baca terjemahan Syifa dalam bahasa Melayu. Apa kehebatan kitab Syifa ni? Kitab Syifa ni dia terangkan apa perkara-perkara yang sebenarnya berkaitan dengan Nabi yang kita jarang tahu. Contohnya, bila kita katakan Nabi SAW ni sebagai sebagai bintang. Macam mana diterangkan tu daripada ayat Quran, dan banyak perkara-perkara yang disebut dalam Syifa ni tak disebut dalam kitab-kitab lain. Sampai kan kalau kita baca Maulid semua ni kan, sebenarnya itu adalah ringkasan je daripada apa yang kitab Syifa ni sebut. Okey, kata Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad kata yang disebutkan dalam kitab ni kitab Walid ni. Kata Imam Qadhi Iyad, ada sahabat-sahabat ni yang bila Nabi SAW dah wafat, dia akan pergi ke makam Nabi dan dia akan bagi salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Dan agak-agak apa yang jadi lepas tu? Nabi dah wafat kan? Nabi ada. Tapi Nabi dah wafat. So macam mana? Dikatakan sahabat-sahabat dulu bila time pergi kat makam Nabi dan bagi salam kat Nabi, diorang dengar Nabi jawab. Jadi kalau kita cakap kan, kenapa kita tak dengar pun? Itu maksudnya apa? Yang masalahnya tu pada sini ke pada sini? Jadi kalau kita nak mendengar salam Nabi tu, maka bersih-bersihkanlah hati kita. Sebab apa kadang-kadang Allah tak nak bagi bukan sebab Allah tak sayang kita, tapi sebab Allah sayang kita lah Allah tak bagi. Cuba ni, adik yang paling hujung sekali. Okay. Kak Ayah. Kalau tiba-tiba Kak Ayah bagi salam dekat kubur, orang dalam kubur jawab, macam mana perasaan? Lari kan? Padahal bagi salam tu maksudnya apa? Dia nak gaduh ke dia nak baik? Tapi kita sanggup tahan tak? Tak sanggup. Maka sebabkan kita ni tak sanggup tahan lah, Allah Ta'ala tahan dulu nikmat tu. Tapi bila kita dah bersihkan jiwa kita dah kuatkan kita punya jiwa, insya-Allah kita akan boleh dengar Nabi bagi salam kepada kita. Ada yang dah amalkan ke selawat yang saya ajar tu? Belum lagi. Nanti kalau insya-Allah kalau siapa yang cuba amalkan, cuba tengok mampu ke tak dapatkan apa yang dijanjikan tu. Baru-baru ni saya terbaca Syekh Ali Jumaah, dia kata apa? Dia kata dia dapat rezeki jumpa Rasulullah SAW berulang kali. Sebab apa? Sebab dia baca kitab sirah. Kitab sirah dia baca berapa banyak kali? Berapa banyak buah dia baca? Dia baca 30 judul. Sikit ke banyak? Sikit kan? Sikit sebab kita dengar dia punya 30 judul. Okey, tapi kitab sirah ni untuk pengetahuan, satu kitab je paling minimum tebal-tebal ni. Tapi kalau apa ni, kalau yang lebih banyak maklumat dia akan jadi sampai macam ni. Dan kalau kita orang-orang Melayu, sebabkan kita ni tak berapa nak fasih bahasa Arab, maka alhamdulillah asatizah-asatizah kita telah banyak berjasa pada kita. Diorang dah banyak terjemahkan kitab-kitab sirah. Okey, apa kitab sirah yang best, yang dekat sini, yang majoriti baca? Cik Nora pernah baca kitab apa itu sirah? Tak pernah. Puan pernah baca kitab apa itu sirah? Tak pernah. Tak pernah baca buku cerita apa-apa ke sirah ke? Oh, tapi tak ingat buku apa yang bacanya kan? Yang penting buku tu tebal kan? Baru market kan? Okey, so hari ni saya nak promote lah. Kalau seandainya kita baru nak mula-mula belajar sirah, ni untuk yang dah berumur sikit maksudnya baya-baya saya dan kat atas kalau nak belajar sirah, mulakanlah dengan kitab Syekh Ramadan Al-Buti. Namanya apa? Namanya Fiqh Sirah. Fiqh Sirah ni walaupun bunyi dia gempak, Fiqh Sirah, tapi Syekh Buti sebenarnya bercerita tentang sirah. Dalam masa yang sama dia terangkan kenapa macam tu, kenapa macam tu. Saya dulu, masa awal-awal usia saya sangat-sangat dalam tanda petik tak bersetuju dengan Syekh Ramadan Buti ketika saya baca kitab dia. Contohnya Syekh Ramadan Buti kata, jangan kita memegah-megahkan masjid. Sebab kata Syekh Ramadan Buti, nanti orang susah, malu nak datang. Sebaliknya, gunakanlah duit-duit untuk masjid tu, kita imarahkan masyarakat setempat masjid tu. Supaya orang tak kata dengan adanya masjid, orang tak kata orang cuma besarkan masjid tapi tak ambil kisah pasal masyarakat setempat. Saya rasa macam tak setuju lah. Sebab saya rasa macam, rumah Allah besarkan je lah.
Tapi bila saya dah makin belajar, saya mendapati sebenarnya Syekh Buti lah yang betul, saya lah yang salah. Bukti dia pada hari ni berapa banyak anak-anak Korea tak dapat banyak bantuan dan sebagainya, tapi masjid sibuk nak besarkan tembok dan sebagainya. Berapa banyak ustaz-ustaz bila tak pergi mengajar, bila salam, sampul kosong. Tapi masjidnya bukan menginggah lagi. So benda-benda macam ni sebenarnya menyebabkan Islam tu akan mundur. Orang akan pandang Islam ni tak relevan. Tapi bila mana kita punya masjid ni biasa-biasa saja, tapi kita bangunkan apa yang perlu. Macam mana kita nak tahu keperluan kita? Kita boleh ambil piramid yang disediakan oleh Abraham Maslow. Biasa dengar tak nama ni, Abraham Maslow? Okey, Abraham Maslow, dia kata yang pertama, kita kalau dalam hidup ni kena lengkapkan dulu benda-benda yang biasa kita dapat. Contohnya, makanan, tempat tinggal, apa lagi? Makanan, tempat tinggal, pakaian. Kemudian baru naik kepada pendidikan dan sebagainya. Maka kita kena utamakan ikut turutan tu. Okey, nanti kita cakap pula Ali, kita suruh Ali suruh ikut Maslow. Maslow punya idea tu bertepatan ke dengan Islam? Maslow ambil daripada Islam. Bukti dia apa? Umat Islam telah lama dah keluarkan idea maqasid syariah. Pernah dengar maqasid syariah? Kita biasanya pernah dengar maqasid syariah ni sebab apa? Sebab PH masa kempen dia sibuk kata maqasid syariah. Tapi yang sayangnya apa? Yang sayangnya penerangan maqasid tu tak cerita. Yang ceritanya tu macam mana nak kena undi ni sebab dia je yang bawa maqasid syariah. Jadi dia dah bawa separuh, kita kena lengkapkan lagi separuh. Kita kena apa? Kita kena belajar apa dia maqasid syariah. Maqasid syariah ni ada 5. Yang pertama kita kena jaga nyawa, baru kita jaga agama, kemudian baru kita jaga harta, kemudian jaga keturunan, yang terakhir jaga akal. Turutan dia tu bebas lah Dia kena kalau nak belajar turutan dia tu ada dalam kitab muwafaqat dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar daripada 5 prinsip asas akidah syariah ni, maqasid syariah ni, maka kita akan tahu bila mana kita sibuk nak besarkan masjid, kita sebenarnya tak mengikut maqasid syariah. Contohnya bila time solat jemaah, ada orang cakap, apa ni tak sunnah, tak rapatkan saf. Mufti ni semua mufti kafir, mufti dajjal dan sebagainya. Sebenarnya orang tu gagal faham syariah. Gagal faham apa yang syarak nak. Yang mana syarak nak kita jaga nyawa. Jadi mufti-mufti ni bila beristimbat, bila dia memikirkan hukum, maka dia fikirkan hukum-hukum supaya dapat terjaga maqasid yang 5 tu secara serentak. Maka kalau nak belajar semua tu dengan secara tidak langsung, inilah kitab paling best. Apa best? Kalau baca, kalau tak tahulah, kalau macam saya suka bila baca tu saya tak tapis. Saya tak fikir, ini bukan aliran aku, yang ini aliran orang lain. Saya macam penat sikit kalau macam tu. Jadi Syekh Buti ni, dia adalah berakidah sama dengan kita orang Melayu, akidah Asy'ariyah. Mazhab dia pun mazhab Syafi'i. Dan Syekh Ramadan Buti ni adalah Syekh yang syahid ketika mengajar. Macam mana dia syahid tu? Siapa tahu? Dia kena bom. Dia kena bom dengan orang kafir ke? Dia kena bom dengan orang Islam. Orang Islam yang kata dia ulama dajjal. Maka kita kalau kita tengok, kalau orang yang sibuk kata ulama ni dajjal, hati-hati. Orang-orang macam ni, kalau darah ulama je halal bagi dia, apatah lagi darah kita. Maka orang-orang macam ni lah yang kerajaan patut ambil kisah dan patut takut bila mana ideologi-ideologi ni makin berkembang. Dan Syekh Ramadan Buti ni ketika dia wafat, dia tengah mengajar tafsir Quran. Dan masa time dia kena bom tu, keluar darah. Darah tu jatuh pada ayat dan orang-orang, saya tak ingat macam mana, tapi maksudnya ayat tu tentang ayat syuhada. Seakan-akan membenarkan kesyahidan Syekh Ramadan Al-Buti. Maka bila saya tengok yang dia kena bom tu, masa tu barulah tersentak mati saya, takkanlah dia ni salah sedangkan Allah bagi dia kehebatan yang mulia. Meninggal dalam keadaan yang paling mulia. Meninggal dalam keadaan tengah mengajar. Dah lah tu, kata-kata orang yang dekat masa tu, lepas dia kena bom tu, orang cuba nak angkat dia daripada kerusi. Dia tolak. Kemudian dia menghadap ke kiblat, dia sujud, masa tu dia meninggal. Meninggal dalam keadaan dibunuh ketika sedang mengajar dan meninggal dalam keadaan sujud. Masya-Allah. Saya tak tahu apa lagi nikmat lagi tinggi daripada ni. Ini dia Syekh Ramadan Al-Buti. Boleh baca dia punya sirah dia, sangat menarik. Kalau seandainya kita nak jumpa Rasulullah SAW tapi tak baca
kitab sirah, itu macam seakan kita kata kita nak makan tapi tak nak duduk depan makanan. Sangat pelik sekali. Maka bacalah Fiqhus Sirah. Lepas dia baca kitab Fiqhus Sirah, ini untuk anak-anak pula. Adik-adik semua, kalau adik-adik nak cuba belajar sirah, adik-adik boleh cuba kitab-kitab yang budak-budak selalu punya tu kan. Yang apa selalu jual kat kedai-kedai tu, yang warna-warni tu. Tapi kalau adik-adik rasa macam tak nak yang berwarna, adik-adik nak tahu benda tu macam baca novel. Maka bacalah yang ini. Sebab ini penceritaan dia macam novel sikit. Dia terangkan satu-satu macam tu. Dan macam saya cakap, ini bukan yang ditulis ni bukan orang ahli sunnah ni. Ini orang-orang yang akidah dia paling mendekati akidah Wahabi lah. Tapi dia ni akidah Athari. Athari ni Wahabi bukan, ahli sunnah pun bukan. Syiah pun bukan. Dia ada sendiri. Tapi tengok jasa dia ni, mana-mana ulama yang mengajarkan sirah mesti akan rujuk kitab dia. So menunjukkan apa? Dalam Islam sebenarnya kita perbezaan mazhab ni kita ambil kisah. Tapi kita anggap semua orang Islam ni semua bagi manfaat. Sebab apa? Kita punya Nabi tu Nabi yang munir, Nabi yang bagi cahaya. Maka semua umat-umat dia ni semua dia bawa cahaya sedikit sebanyak. Jadi kalau apa ni, kalau ibu-ibu kan, pastikan ada kitab-kitab sirah untuk anak-anak kat rumah. Dan yang ini pula telah diberi kata pengantar oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey. Kemudian apa lagi kitab yang perlu ada dekat rumah? Okey, ini kalau seandainya tak nak kitab-kitab sirah ni kan, kata Ali tak naklah kitab-kitab sirah ni, nak kitab-kitab hadis je. Sebab apa? Kita orang tak main benda-benda tak sahih benda-benda dhaif tak nak buang dalam tong sampah. Sebab kita memang kurang ajar sikit dengan hadis Nabi ni. So kita nak ambil yang hadis-hadis je. Yang hadis-hadis tak nak ambil. Tak apa. Boleh ambil kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Pernah baca kitab ni? Pernah tak pernah? Okey, kalau sebabkan tak pernah, kita baca satu hadis lah secara random. Okey. Sekejap saya nak baca secara random. Tapi Allah takdirkan saya jadi nakal sikit hari ni. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni, please lah baca. Sebab apa? Rambut saya pernah dirosakkan oleh seorang tukang gunting rambut. Yang mana dia tak puas hati saya pakai kain pelikat. Saya pakai kain pelikat, pergi kedai gunting rambut. Sebab apa? Sebab tu saya fikir nak mandi. Bila saya pergi kedai dia, dalam keadaan pakai kain pelikat, dia kata kat saya, dia orang Melayu. Dia potong rambut kat masjid lagi. Dia kata apa tau? Anak ni pakai kain pelikat macam orang Nepal lah, macam orang Bangla macam tu. Saya pun cakap, pakailah jubah, baru sunnah. Jadi saya pun tegur balik. Saya katalah, kain pelikat ni Nabi SAW pakai. Bukti dia apa? Dalam Syama'il Muhammadiyah, disebutkan ada seorang sahabat ni dia pakai kain pelikat. Bukan kain pelikat sebiji macam ni lah. Cara Nabi SAW lah kan. Dipakai tu dalam keadaan sampai buku lali je. Maka Nabi SAW kata angkat sikit supaya atas daripada buku lali. Maka sahabat tu katalah, dah singkat dah Rasulullah. Lepas tu Nabi SAW kata, kau tak nak ke sama macam aku pakai? Lepas tu dia pun singkatkan. Menunjukkan Nabi SAW pakai kain pelikat. Jadi lepas tu kalau tengok orang pakai kain pelikat, jangan pandang kampungan. Jangan pandang lekeh. Tapi pandanglah dia tengah mengamalkan salah satu sunnah pakaian Nabi SAW. Ali, wajib ke tiru pakaian Nabi? Tak wajib pun. Apa yang wajib Tapi meniru pakaian Nabi ni, dia masuk dalam salah satu bukti yang kita cintai Nabi. Sebab apa contohnya kan? Kalau kita tengok anak muda sekarang suka tengok filem, kemudian dia beli pakaian pun pakaian yang sama macam dalam filem. Benda tu menunjukkan dia cinta pada artis-artis dalam filem tu. Maka bila kita pakai pakaian-pakaian yang bila kita pakai tu kita ingat Nabi, menunjukkan kita cinta pada Nabi SAW. Paling senang perempuan lah. Sebab apa? Perempuan kalau pakai tudung, sebab nak tiru orang kafir ke? Tak. Tapi sebab apa? Sebab Nabi suruh kan? Tapi bila Nabi suruh, kenapa ikut? Kenapa ikut bila Nabi suruh? Sebab apa? Sebab takut dosa. Pakai tudung, pakai hijab sebab takut dosa. Okey. Macam mana tahu betul-betul dosa kalau tu? Kalau tak pakai tudung? Bila dituntut dengan tuntutan wajib ke tuntutan sunat? Wajib. Jadi bila tinggalkan dosa ke tak? Dosa.
Okey, tapi kenapa kita takut berdosa? Sebab perintah. Kenapa kita takut nak lawan perintah? Okey lah, sinilah. Okey, Cik Yati, Cik Nora ni dah kiranya dah atas kita lah kan. Kita tanya, Cik Nora dengan Cik Yati ikut lagi perintah suami tak? Ikut. Kalau lawan, kira paling ikut. Tak apa. Okey. Okay, tengok Cik Nora, Cik Yati kenapa ikut lagi perintah suami? Kan sekarang kan dah besar. Kalau apa ni nak hidup sendiri pun boleh kan? Tapi kenapa nak ikut juga perintah suami? Selain tu, boleh tak nak taat dengan suami ni? Kita cerai dengan dia, kita cari suami baru dan taat pada suami yang baru. Tapi kenapa taat pada suami yang lama? Itu yang nak tunggu. Lama betul nak kena pusing. Kenapa kita takut nak buat dosa dan sebagainya? Sebab sebenarnya dalam hati kita tu, kita ada rasa cinta juga kat Nabi SAW. Sebab apa kita takut? Kalau kita tak tutup aurat sebagainya, yang segan nanti siapa? Yang segan nanti Nabi SAW. Sebab apa? Kita umat Islam ni buat sikit, pahala banyak. Perempuan-perempuan pakai tudung, pahalanya tu macam pahala orang mati syahid. Sebab apa? Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Padahal kalau kita orang ni, macam saya, macam Ustaz Kamarudin, macam Abang Iman, macam Abang Amir, macam Ahmad, kalau nak pahala orang pakai tudung kena syahid dulu. Kalau kita orang kata nak pakai tudung, itu yang Nabi sedia. Sebab apa? Dia dah menyupai kaum perempuan. So nampak tak macam mana kita ikut arahan-arahan Nabi ni? Sebab apa? Sebenarnya kita bukan sekadar takut perintah, kita nak takut dosa sebagainya. Tapi sebab apa? Kita cinta pada Nabi SAW. Boleh je kita tinggalkan Nabi SAW, tapi tak. Hati ni dia tetap nak cari tuan dia. Dan siapa tuan kita? Hati kita ni siapa tuan dia? Tuan dia Nabi SAW. Bukti dia apa? Bukti dia Sayyidina Hasan bin Sabit. Dia kata sebenarnya namanya bukan Hasan, namanya sebenarnya Hashan. Sebab apa? Nabi SAW tak pernah namakan tak pernah ada nama Hasan dalam masyarakat Arab, kecuali setelah Nabi SAW menamakan cucunya Sayyidina Hasan. Tapi ambillah namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni, dia adalah penyair. Dan punya hebat dia bersyair, sampai kan pernah masa Nabi SAW dah wafat, Sayyidina Umar larang dia bersyair dalam masjid. Larang dia bergendang dan bersyair. Kemudian masa dia dilarang tu, terus dia kata balik dalam keadaan syair tapi terjemahan ni lebih kurang macam ni. Umar, kau siapa nak larang aku? Sedangkan manusia paling baik pun tak melarang aku bersyair dalam masjid ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW membiarkan dia bersyair dalam masjid Nabi. Dan apa syair dia? Syair dia berbunyi macam ni. Kullul qulubi ilal habibi tamil. Maksud dia, semua hati-hati ni kepada sang kekasih, pada Nabi SAW, hati di mereka ni akan cenderung, akan tunduk pada Nabi SAW. Wa ma'i bidzalika syahidun wa dalil. Dan bagi aku, untuk perkara yang aku cakap tadi tu, ada dia punya petanda dia, ada dia punya dalil dia. Amad dalilu idza zakartu Muhammadan. Dan apa, bila mana orang tanya aku, apa dalil kau? Maka dalil aku adalah bila mana aku sebut Muhammadan. Fataradumu asyikin tasil. Fataradumu asyikin tasil. Kau akan nampak, akan mengalirlah air mata yang penuh dengan kerinduan. Hadza Rasulullah, hadzal Mustafa. Ini adalah Rasulullah, ini adalah yang dipilih oleh Allah SWT. Hadza li rabbil alamin, hadza li rabbil alamin khalil. Ini adalah sahabat baiknya Allah SWT. Ini adalah kawannya Allah SWT. Salla alaika Allahu alamal huda. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kau yang mengajarkan kami cahaya. Kemudian saya tak ingat apa syairnya. Tapi itulah syairnya Hasan bin Sabit. Yang mana menunjukkan bahawa orang Islam ni mana-mana pun, kalau kita duduk seorang-seorang,
Kita kenal Nabi SAW, tak kisahlah dia Wahabi ke dia Syiah ke dia Mu'tazilah ke asal namanya Islam. Atau orang-orang yang telah menafikan kesahihan hadis sekalipun. Seperti golongan-golongan Qur'aniyun. Tapi bila disebut tentang Nabi SAW, diorang mesti akan rasa sebab. Dan itulah tanda-tanda orang Islam. Kalau seandainya orang Islam tu, dia sanggup mengutuk Nabi SAW, ketahuilah bahawa dia dah bukan Islam lagi dah. Walaupun dia mengaku dia Islam. Siapa antara orang-orang dia? Antara orang-orang dia adalah Salman Rushdie. Kalau dekat Malaysia, siapa antara orang-orang dia? Antara orang-orang dia adalah Asyaf Jalil. Macam mana dia telah bercelupa mengatakan bahawa Nabi SAW orang yang gila seks sebab berkahwin dengan 9 orang isteri. Maka orang-orang macam ni, walaupun dia lahir daripada kuliah yang berada dalam universiti saja, kuliah ICOL. Kuliah di mana? Dia belajar dekat mana? Dekat Universiti Islam. Pakainya tudung labuh. Tapi orang-orang macam ni jangan pernah kita anggap dia Islam lagi dah. Sebab apa? Sebab dia telah menghina Nabi SAW. Walaupun yang boleh turunkan hukum tu adalah qadi, namun siapa yang telah mengutuk Nabi SAW, kita bagi tahu mereka ada khatul akhmar, ada line merah, ada red line. Jangan kau kacau Nabi kita. Orang lain boleh kacau benda lain, tapi jangan kacau Nabi kita. Cik Nora, kalau orang kutuk Cik Nora marah? Kalau orang kutuk Nabi dengan kutuk Cik Nora, mana lagi Cik Nora marah? Kita ada rasa nilai ke diri kita depan Nabi SAW? Tak ada. Sebab itulah pernah Nabi SAW bagi tahu pada Sayyidina Umar. Kan? Nabi tanya Sayyidina Umar, Umar, mana kau lagi cinta? Aku ke diri kau? Sayyidina Umar kata, akulah Rasulullah. Aku cinta diri aku lebih lah. Kemudian Nabi ajarkan Sayyidina Umar. Tengok, kenapa kita kena sayang Sayyidina Umar? Sebab apa? Sayyidina Umar ni dia banyak buat benda yang lepas tu Nabi ajarkan benda sebabkan tindakan dia. Maka Sayyidina Umar bila jawab macam tu, Nabi cakap, tahu tak Umar, seorang tu tak beriman sampailah aku lebih penting bagi dia daripada diri dia, daripada anak beranak dia, daripada harta dia. Kemudian Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku cintakan kau lebih daripada segalanya. Soalnya, boleh ke kita terus kata kita cinta dan terus cinta tu masuk dalam hati kita? Tak. Cinta tak boleh dipaksa, betul tak? Sampai kan ada kata-kata tu dia kata apa? Cinta ni macam kentut. Kalau dipaksa, yang keluar bukan kentut. Maka cinta ni kita nak kena macam mana? Kita nak kena pupuk. Dan kalau ibu-ibu dekat sini takut, macam mana nanti anak-anak aku ni muda lagi. Tantang nanti masa time Dajjal keluar, anak-anak aku masih ada lagi dekat bumi ni kan. Jadi macam mana kita dah takut kan? Macam mana kita nak bagi selamat anak-anak kita ni? Ajar anak-anak kita cinta pada Nabi SAW. Macam mana nak ajar? Ceritakan sirahnya. Dan macam mana nak ajar? Kita pun kena cinta juga. Jadi macam mana kita nak cinta? Cari sirah-sirah dia. Bila kita faham sirah-sirah dia, insya-Allah akan terbit juga cinta dalam hati kita. Kalau kita tak mampu nak cinta Nabi, berselawat. Kalau tak mampu juga, kita minta sebagai Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita supaya kita mampu untuk berselawat, mampu cinta Nabi. Dan siapa yang cinta pada Nabi, apa dia punya balasan dia? Lebih daripada tu. Siapa yang cinta dengan Nabi, dia mesti bersama dengan Nabi. Sebab apa? Nabi SAW kata apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang kau cinta. Maka nanti siapa tadi? Kak Ya. Nanti tu Kak Ya. Nanti Kak Ya. Kak Ya pandai bahasa Arab Kak Ya? Kak Ya tera tak hukum makam? Tak. Kak Ya pernah tak bagi orang masuk Islam? Tak pernah kan? Okey. Kak Ya pernah tak pergi perang? Tapi Kak Ya, nanti dekat akhirat sebab Kak Ya cintakan Nabi SAW, Kak Ya duduk sama-sama dengan Nabi. Nabi duduk kat level syurga kat mana? Syurga paling tinggi, betul tak? Maka kita semua orang-orang yang cintakan Nabi ni, semua akan bersama-sama dengan Nabi. Kalau kita cintakan Nabi. Okey, kita tak pernah doa kita nak jumpa dia. Kita akan ni ke tak? Bila cinta, apa alamat dia? Alamat cinta adalah rindu. Rindu, apa yang kita nak? Jumpa. Maka siapa yang cinta, mesti dia nak jumpa walaupun dia tak zahirkan, walaupun dia belum cakap lagi. Dan paling best dalam Idul Khairat ni lah. Tolong lepas ni kalau boleh
setiap rumah pastikan ada Dalailul Khairat. Ada dah terjemahan dia, beli yang terjemahan dia. Sebab apa kalau kata kan, alah kita orang Quran pun tak baca. Tak apa. Kalau tak baca Quran pun tak apa. Baca ni Dalail. Ali, apa pula baca Quran wajib? Buktikan baca Quran wajib. Tak pernah ada ulama yang kata baca Quran tu wajib. Baca Quran ni adalah hukum dia sunat muakkad kecuali surah Fatihah. Kat mana surah Fatihah wajib? Solat. Selain itu Quran tak wajib baca. Tapi selawat wajib tak wajib? Apa bukti selawat tu wajib? Tak ada perintah yang Allah SWT bagi perintah, yang Allah sendiri buat perintah tu. Tapi selawat Allah kata apa? Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Bila Allah kata Allah berselawat, maksudnya Allah bagi kebaikan pada Nabi. Dan bila kita kata kita berselawat, kita minta supaya Allah tambah kebaikan itu pada Nabi SAW. Kemudian Allah kata, Allah dan malaikat berselawat pada Nabi, wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Dan Allah berkata yusallu, bermaksud yusallu tu apa? Sentiasa berselawat. Maka kita lebih wajib kita berselawat daripada kita baca Quran. Kalau nak lawan Dajjal, banding Quran dengan selawat, saya yakinlah orang Melayu yang tak pandai bahasa Arab, jangan sembanglah boleh lawan Dajjal dengan Quran. Sebab apa? Kalau kita cakap, kenapa Nabi suruh baca surah Kahfi dalam masa time lawan Dajjal? Boleh terangkan apa isi 10 surah Kahfi depan tu? Hatta man yatakallam bil lughatil arabiyyah la yafhamuna syai'an min suratil kahfi illa tarajimahu. Maksudnya apa? Orang yang faham bahasa Arab pun tak faham pun apa yang dalam surah Kahfi tu kecuali yang diterjemahkan. Dari secara aspek bahasanya. Tapi siapa yang belajar dengan para ulama dengan sanad-sanad ni sebagainya dan belajar ilmu-ilmu Islam secara syumul. Maksudnya belajar Quran tu bukan sekadar belajar Quran, belajar dengan hadisnya, belajar dengan fiqahnya, belajar dengan segala ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang dipegang oleh ulama-ulama ni. Baik tak kisah dia Wahabi ke dia Syiah ke, mesti akan belajar benda ni. Maka barulah Quran tu function untuk melawan Dajjal. Kalau tak, mana kita nak lawan Dajjal? Melawan Dajjal, kita boleh dapat dengan cinta Nabi SAW. Cinta Nabi, maka kita akan cintakan apa? Kita akan cintakan hadis-hadis dia juga. Dan dalam hadis-hadis itulah diterangkan macam mana perangai-perangai Dajjal ni. Kemudian, kalau kita dah baca hadis, tak tahu pun, tak nampak pun macam mana boleh lawan ni, Dajjal ni kan. Masa itulah kita akan tengok apa ulama-ulama ajar kita untuk cara melawan Dajjal. Okey, maka pastikan lepas ni dekat setiap rumah pastikan ada dalam Dalailul Khairat ni version terjemahan dia. Dalail Khairat. Macam ingat khairat kematian kan? Ini namanya Dalail Khairat. Kenapa nak tengok bukunya ya? Ni. Apa yang kenapa saya sebut Dalailul Khairat ni? Dalam Dalailul Khairat ni, dalam salah satu selawat ni dia kata apa? Ya Allah, selawat kepada Muhammad SAW. Ya Allah, seperti mana kau telah halang kami daripada melihat Nabi kami di dunia, maka jangan halang kami untuk melihat Nabi kami di akhirat. Itu salah satu selawat dia. Kalau siapa yang baca selawat dan faham terjemahan daripada Dalailul Khairat ni, kalau tak menangis tu, ya Rabbi, kena check balik hati. InsyaAllah siapa yang baca, dia akan rasa seronok. Dia akan rasa sayang gila dekat Nabi. Tapi, jangan baca dekat khalayak ramai. Sebab bila kita baca ramai-ramai, kita susah fokus. Baca dalam kesendirian kita, kita baca. Dan kalau kita tak faham, mungkin kita sebab kita kurang faham sirah. Lagi kita faham sirah, insyaAllah lagi cantik kita punya pemahaman. Maka lepas ni kita dah tahu Nabi SAW tu munir. Dan lepas ni kita bagi salam, Nabi akan jawab. Bukti dia apa? Telah disebut oleh kitab yang dimiliki oleh Walid ni. Kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Ali bin Maliki. Dalam ni disebut Nabi jawab dan sahabat-sahabat dengar lagi Nabi jawab. Dan juga Nabi SAW dalam sahih telah menyebutkan setiap salam yang diberi pada aku jawab. Dan juga Allah ciptakan malaikat khusus yang bawa salam-salam kita ni pada Nabi SAW. Maka ada ulama-ulama kata, bila kau bagi salam dekat Nabi, bila kau bersalawat untuk Nabi, bagi dalam keadaan terbaik. Supaya masa sampai tu nanti, dia sampai dalam keadaan terbaik pada Nabi. Dan, inilah pula, adik ni dah boleh bercakap belum? Dah. Adik tadi ada tak doakan untuk ibu? Ada? Adik ada doakan untuk ibu? Lupa adik lupa Fira ada doakan untuk ibu tak tadi? Terlupa
Tapi Fira, bila Fira selawat, nanti malaikat akan bawa selawat tu. Dan selawat tu nanti dia akan bagi tahu. Ini selawat Fira. Fira ni maknya siapa, ayahnya siapa. Doakan wahai benda-benda yang dengar selawat Fira ni, tolong doakan supaya Allah ampunkan dosa ibu dan ayah Fira. Jadi walaupun Fira lupa nak doakan ibu ayah Fira, tapi bila Fira selawat, Allah akan hantar malaikat-malaikat untuk malaikat doa-doakan ibu ayah Fira. Seronok tak ibunya? Seronok. Maka lepas ni kalau kita selawat, kita ingat salam kita ni nak dihantar ke Nabi SAW. Maka kita bagi dalam keadaan yang paling baik. Untuk itu, saya tutup kita punya sesi tazkirah dan kita serahkan kepada saudari Zafira untuk pimpin bacaan Mahalul Qiyam. Ingat kenapa kita berdiri? Sebab kita nak sampaikan salam yang terbaik untuk Nabi SAW. Dan bila kita sampaikan salam kepada Nabi, insya-Allah Nabi SAW akan jawab berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Okey. Macam ni? Oh, tak nak ni je. Pusingkan ni je. Ya, tutup ni dulu. Sound dia. Record benda ni last kan tak apa alright okey. Ini kitab ni pun kitab yang sangat hebat. Saya nak beli ni, saya tangguhkan sebab nak utamakan kitab lain. Sekali tengok Walid tinggalkan. Soalan tu sebiji macam ni. Tak, okey kan saya baca Arab ni. Irsal salam bil barid ila Nabi. Bagi salam bunuh postman kepada Nabi SAW. Kemudian dikatakan Yazid bin Mahdi ni dia pernah diseru oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Aziz. Dia kata apa? Aku ada hajat kat kau. Lepas tu kata, Amirul Mukminin, macam mana pula kau kata kau ada hajat kat aku? Lepas tu dia kata, Aku nak minta kau pergi Madinah sampaikan salam aku. semalam tu boleh Boleh. dekat ni lah dekat sini Sampai. Kita dekat sini pun kita bagi sampai. Apa lagi kalau kita buat macam tu, lagi sampai. So kita ni memang sangat hebat. Walid ni. Dia punya dalil dia tu kalau tanya kan, apa dalil dia? Dalil dia Umar Abdul Aziz buat. Abdul Aziz. Yang dulu ingat tak Lim Guang pernah kata dia nak ikut pentadbiran Umar Abdul Aziz kan? So dia akan lah. Dia yang tak sure. Mungkin kot sebab Umar Abdul Aziz ni dia figure yang famous di kalangan umat Islam sebab sifat adil dia. Malah dikatakan oleh Imam Ibn Katsir. Lah, benda tak tahu benda nak settle kat sini. Tak nak nampak ni. Semalam tu kau seorang dia. Tak, sebenarnya ada orang dah sebelah Fira. Saya kira dah tak ada berapa. Itu tepi. Awak pergi sana. Awak pergi sana cepat. Tolonglah dengar arahan. Orang Melayu pun kan suka. Cepatlah kat situ. Kita kira salamkan Nabi kat situ. Cuba nak try. Okey, sekarang kita nampak kan? Tapi kita bagi tu kan melalui internet kan? So internet pun sama kan postman. Macam tu. Dan sikit. Takut jiran-jiran. Hello. Pergi sana. Biasa. Sis. Sis
Rahmah. Situ. Bukan tagak gambar. Lawat. Tak lah, tak mesti cakap gambar je. Ya. Bukan yang tak nampak. Okay. Ni tak boleh Boleh, sikit ke ni? buku-buku tak ada. Ni. Ha? Ni tak boleh sikit ke? Ni macam mana sabut Nabi tak ada bukor ni? Tembak sini. Tembak sini. Tembak sini lah. Betul. Cuba kita keluar dia dengan ni. Sebab ni sempat. Cepat. Sempat nak ni. Sempat. Terus sekejap je. Sebab ni dua kali dah. Ada dua lagu. Masya Allah. Tina. Ish. Ya Safina. Dia tak nampak. Nanti tadi mesti malam saya jadi. Satu lagi bila kita bagi salam ni, ada juga ulama yang kata sebenarnya masa time ni Allah Ta'ala bagi kaum Nabi juga datang. Jadi kalau kita kata kan, hari macam mana Nabi dah datang? Nabi bukan datang macam pada negeri kita, tapi dia dua kali alam lain dengan kita. Jadi dia boleh muncul dekat banyak tempat dalam semasa. Dan juga ada yang kata Sayyidina Idris, Nabi kita pun datang juga bila surat bagi Nabi SAW, saya boleh maaf. Maka sama dengan bagi salam sebagainya ni, maka salam-salam ni semua dalam majlis kita sendiri, kita juga ada itu bagi salam tu sebab pada si besar tu Nabi ada tu, secara roh, juga ada. Oh, dan apa ni tak boleh ni, kalau apa? Oh, ini macam mana? Salam kau. Ini dulu kan? Nampak kan? Okey. Nampak kan? Testing. Tak, mati. Tahu dia tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sama-sama kita baca selawat Nabi, ya. Selawat Nabi. Okey, kita akan baca dua baris yang pertama 3 kali. Kemudian saya akan baca baris seterusnya. Lepas saya habis baca, ulang balik barisan yang pertama dan yang kedua. Begitulah seterusnya sampai ke bawah, ya. Yang di online sila ikut di rumah masing-masing, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله على أحمد عد تحرير الصخور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Apa tadi saya sebenarnya tadi terkagum sangat dengan kataan Munir tu. Saya lupa nak terangkan syair ni. Jadi saya terangkan sikit Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam atas kau. Ya Rasul salam alaika, wahai utusan Allah salam atas kau. Ya Habib salam alaika, wahai kekasih kami salam atas kau. Salawatullah alaika, segala kebaikan Allah Ta'ala pada engkau wahai Nabi SAW. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan bagi kami, satu purnama bagi kami. Fahtafat minhul buduru, dengan terbit satu purnama ni, semua purnama lain dah tak ada guna bagi kami. Kemudian, mislah husnika, seindah engkau ni, secantik engkau ni, ma ra'aina. Maksudnya apa? Kami tak pernah tengok sekali pun. Tapi soalan kita pernah tengok Nabi. Tapi mana kita dapat kita kata macam ni? Kita tipu ke bila kita kata mislah husni ni? Kita pernah tengok Nabi? Tak pernah tengok. Tapi mana kita kata kita nampak Nabi ni? Kita nampak Nabi daripada syariat ni. Kita nampak Nabi ni daripada sirah-sirah dia. Dan insya-Allah siapa yang pegang pada sirah Nabi SAW, siapa yang pegang pada syariat Nabi SAW, siapa yang baca sirah Nabi, kenal Nabi SAW, insya-Allah akan dapat jumpa dengan Nabi SAW. Umat Muhammad jangan risaulah. InsyaAllah setiap seorang daripada kita ni akan direzekikan untuk jumpa dengan Nabi SAW. Kalau siapa nak selawat yang insyaAllah kalau dibaca, boleh jumpa Nabi SAW dalam tempoh kurang daripada seminggu. Nanti minta kat Ashkira. Dan selawat ini katakan kalau orang tu haid sekalipun dibaca, insyaAllah boleh jumpa Nabi SAW juga. Kemudian ya wajah sururi, siapa wahai yang kalau ditengok je muka dia terus akan rasa gembira. Kita memang tak pernah tengok, tapi dengar cerita-cerita Nabi, dengar hadis-hadis Nabi sebelum ni pun dah rasa seronok dah. Apatah lagi kalau tengok orangnya. Kemudian anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Anta nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Macam mana kita kata Nabi ni cahaya atas cahaya? Sebab apa? Pada terang keadaan pun kita masih boleh nampak Nabi SAW itu secara cahaya Nabi SAW. Sampaikan kata Sayyidina Ali, hidung Nabi ni sebenarnya tak adalah panjang, tapi hidung dekat hujungnya tu bercahaya. Sampaikan orang niatkan, sampai tak tengok betul-betul hidungnya, itu yang berminyak tak kena. Sampaikan orang yang tak tengok betul-betul hidung Nabi SAW disebut dalam Syama'in, maka dia akan niatkan hidung Nabi itu panjang. Sebenarnya itu adalah cahaya. Okey, kemudian iksirun. Apa iksir? Iksir itu adalah kalau bahasa Inggerisnya al-izar. Kalau dalam bahasa Arabnya, dia adalah satu minuman yang paling sedap. Sebab apa? Apa minuman yang sedap yang Nabi SAW bagi? Yang Nabi SAW bagi adalah syariat Nabi yang paling sedap sekali. Kemudian, apa lagi kita kata Nabi yang paling sedap minumannya? Bila mana kita dahaga nanti dekat akhirat, air siapa yang kita akan pergi? Telaga mana kita akan pergi? Kita cari telaga apa? Telaga haud Nabi SAW. Okey, kemudian waghali. Boleh kita katakan benda yang mahal, boleh juga kita katakan benda yang kita cinta. Biasanya benda yang mahal tu kita cinta, benda yang murah kita jarang cinta. Okey, at-misbahus suduri, engkau adalah cahaya dalam hati. Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku wahai Muhammad, ya arusal khatifaini, wahai arus ni adalah satu kita boleh katakan pengantin atau kita boleh katakan perkara yang paling jelas. Itu dia. Kemudian yang muayyad, wahai yang dikuatkan dengan apa? Dengan syariatnya. Yang mumajjad, saya tak ingat perkataannya. Dan Imam al-Qiblataini, Nabi adalah imam bagi orang yang dua kiblat. Kenapa dikatakan Nabi imam dua kiblat? Yang pertama kiblatnya adalah di Masjidil Aqsa. Kemudian tukar pula kepada Kaabah. Dan semua yang pegang kepada dua kiblat ini, semuanya adalah orang Islam. Dan semuanya Nabi pimpin. Ahli-ahli kitab yang pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa, Nabi pimpin. Orang Islam yang berkiblat di Kaabah, Nabi pimpin. Kemudian alim sirri wa akhfa. Ini yang seram ni. Apa maksud alim sirri wa akhfa? Dan mengetahui apa yang dirahsiakan dan yang tersembunyi. Apa yang ada dalam hati kita, Nabi SAW tahu. Dan bila kita bersedih, Nabi SAW bersedih. Ali, bid'ah ni. Bukti ada dalam Quran. Baca sendiri surah Taubah ayat terakhir. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bimu'minin rahmatullah. Nabi SAW ni, bila dia tengok orang beriman bersedih, dia pun ikut bersedih. Dia tahu bila muka kita kelak, bila muka kita tak seronok. Atau kadang-kadang kita senyum depan orang, tapi sebenarnya kita sedih. Nabi tahu. Dan Nabi tahu bila mana kita buat dosa dalam diam, buat dosa dalam nyata, Nabi tahu. Bukti dia Nabi SAW kata, bila aku dapat tengok daripada keburukan, aku minta ampun untuk Allah SWT daripada korang. Bila aku tengok kebaikan yang korang sembunyikan sekalipun, aku bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian,
Mustajibud da'awat. Apa maksud mustajibud da'awat? Yang yang menjawab panggilan-panggilan. Jadi kita baca tadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab. Ya Pira, ya Yati, ya Nora, ya Pina. Semua Nabi jawab. Bila kita bagi salam kepada Nabi, kita seru Nabi, Nabi jawab. Kemudian salawatullah ala Ahmad, Allah Ta'ala adalah Rabbi rahamna. Ya Allah, rahmatilah kami semua yang ada kat sini, semua orang Islam, kita minta Allah rahmati. Bijami'i salihati, dengan segala kebaikan. Boleh juga dikatakan salihat ni adalah segala orang-orang baik, segala amalan baik, semua masuk dalam as-salihat. Okey, kemudian salatullah ala Ahmad. Kemudian kebaikan Allah kepada Ahmad. Ahmad ni adalah Nabi SAW yang berada di langit. Ada tahrir suturi. Sebanyak apa? Sebanyak tersingkapnya tirai-tirai. Boleh kita katakan tirai fizikal, boleh kita katakan tirai yang lain. Bermaksud kalau contohnya kan, kalau kita buka pintu esok, bila kita buka pintu, buka tirai tak kiranya? Bila buka tirai tu ada selawat pada tu. Asal daripada mana? Daripada sini. Kalau kita tanya, Ali boleh ke selawat malas macam tu? Kita selawat sekali lagi tapi nak pahala banyak-banyak. Boleh. So Nabi kata apa? Nabi kata selawat yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Ya Allah, berselawatlah seperti mana kau selawat kepada Ibrahim. Maksudnya kita sebenarnya masa seakan malas, kita tak tahu macam mana Allah selawat kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita kata, ya Allah, aku nak selawat kepada Nabi aku ni sama macam apa yang Nabi Ibrahim dapat. Itu Nabi sendiri yang ajar. Kemudian Ahmad Al-Hadi Muhammad. Al-Hadi ni maksudnya apa? Penunjuk jalan. Pernah satu hari Sayyidina Abu Bakar ditegak masa dalam perjalanan hijrah. Orang tanya, Abu Bakar, siapa dia dengan kau ni? Kemudian dia kata Hadi. Hadi ni boleh jadi penunjuk jalan. Jadi orang yang Sayyidina Abu Bakar yang kata dia tengah bermusafir dengan satu orang yang sebenarnya tu penunjuk jalan. Jalan kemusafiran ni lah. Rupanya jalan tu adalah jalan hidupnya. Okey. Sahibul wajhil muniri, macam kita cerita tadi, yang kita cerita panjang-panjang tadi, kita tentang ni lah. Dia memiliki wajah yang menyinari, bukan sekadar sinari alam ghaib dan alam nyata, segala alam Nabi SAW lah yang menyinarinya, berkat Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Okey, bukan pada kapal kedua. Mungkin maksudnya yang memberi semadu. Okey. Seterusnya kasidah yang kedua ya. Boleh duduk. Ada yang dah dengar boleh duduk. Okay, nanti saya baca baris pertama dan kedua. Lepas tu ulang balik. Lepas tu saya baca ketiga dan keempat. Ulang balik yang pertama dan yang kedua Dan tadi lebih kurang. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash syani wad daraji عتبتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم عتبتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم رسول الله سلام الشام والكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والكرم رحمتي يا جيرة العالم يا خير الجود والكرم رحمتي يا جيرة العالم يا خير الجود والكرم يا خير الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران
وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك في العشاء والدرج وتياتي غد العالم يا خير الجود والكرم فتياتي غد العالم يا خير الجود والكرم يا خير الجود والكرم وبآيات القرآن علوم فاتئذ فينا أخا الوهن وبآيات القرآن علوم فاتئذ فينا أخا الوهن نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا سلام عليك في العشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حبك يا جيرة العالم يا مهيب الجود والكرم حبك يا جيرة العالم يا مهيب الجود والكرم يا مهيب الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلم هذا وكن وكني ولنا المعلى وخيف منا فاعلم هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رأفة يا جيرة الحنان يا أحيب الجوع والكرم رأفة يا جيرة العالم يا أحيب الجود والكرم يا أحيب الجود والكرم. Terima kasih. Makan Zain. Zain. Jemaah Zain. Zain, jemaah Zain. Duduk sini. Duduk bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Ya Allah, ampunkanlah dosa umi abah saya. Ya Allah, ampunkanlah dosa atuk. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua orang. Ya Allah, ampunkanlah dosa nenek yatim. Ya Allah, ampunkanlah dosa nenek Nora. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua umat-umat Islam. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin solat, rajin baca Al-Quran, rajin solat, rajin bersedekah, rajin selawat. Ya Allah, lapangkanlah kubur atuk saya. Ya Allah, cantikkanlah kubur atuk saya. Ya Allah, terangkanlah kubur atuk saya. Ya Allah, bagilah kami semua masuk syurga. Ya Allah, bagilah atuk saya masuk syurga. Ya Allah, ampunkanlah dosa uncle. Ya Allah, bagilah kami jumpa Nabi. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fa'inhum. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fa'inhum. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fa'inhum. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Zin. Tamatkan lagi. Dah tamat ni? Dah tamat. Okey, itu je untuk hari ni, insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua yang hadir. Puan Hasina. Siapa lagi ni? Ada Kak Huda. Ada Kak Alwas ada sini ke? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Kat bawah kan? Yang berada di bawah. Kak Huda, Kak Bi, Puan Rohaya, Cik Awa, dan juga Puan Zainah. Semoga semuanya kita dapat bertemu Nabi SAW baik di dunia ataupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada soalan ni? Tak ada.